Trial version. 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 Trial version.
Boleh dengar tak? Change layout. Tile. Boleh, boleh. Boleh pun. Tadi tak dengar ya. Sekarang okey ya? Sekarang sudah okey? Ayo. Tadi kenapa ya tak boleh dengar? Tak apalah, sekarang okey. Sekarang sudah okey. Bagus, bagus. Okey, bagus. Tadi tak tahulah ini komputer. Okey. Berapa orang sekarang? 13. Okey, tak apa. Kita mula ya sekarang. Sekejap saja ya. Okey, sebelum itu, selamat tengah hari lah ya kepada semua pelajar Omega. Yang ada join, tak apa. Yang tidak ada join itu tak apa. Nanti saya akan tengok ya. Ingat ya, kelas ini online ya. Dan ada kehadiran. Saya akan ambil nama siapa yang join ya. Yang siapa yang tidak join itu, siapa yang tidak join kelas, nanti rugilah ya. Nanti kalau boleh join lah ya. Walaupun ada sedikit masalah, tapi kita cuba join. Kita cuba join kelas ini ya. Okey, yang kedua. Minggu lepas, hari Sabtu, ada beli buku kan? Sudah ada beli ke belum? Guru kelas ada bagi tahu kan? Okey, Chiong Yan Li sudah beli. Bagus. Buku sains yang macam mana? Kalau yang belum beli ya, Cok Entong Entong nanti ya, kalau belum beli, nanti sekolah akan bagi satu tarikh lah, hari lain lah ya. Hari lain nanti kamu akan boleh beli. Yang sudah beli ya, siapa yang sudah beli? Chiong Yan Li. Buku macam mana? Macam ini kah? Saya mau tengok buku dia. Macam ini kah? Boleh nampak? Ui, kenapa blur-blur? Mana? Macam mana mau hilang blur dia? Buku macam ini ke? Macam mana mau hilang ini apa? Blur ni. Macam ni buku ke? Ataupun buku lain? Cuba on kamera, saya mau tengok buku macam mana. Jenny Leong belum. Mana Eng Li? Siapa tadi? Oh, Chong Yan Li. Oh, buku lain. Okey. Okey, sudah nampak. Bagus. Okey. Oh, jadi buku lain ya. Okey, begini. Bukan apa ya. Sebenarnya, saya rasa ada 2 set buku ya. Yang buku saya tunjuk tadi ini untuk alfa, beta, gamma, lambda. Ya. Yang buku lagi satu ni saya rasa untuk alfa, lambda, sigma, omega. Omega, sigma, volt, Newton, Joule itu lain buku ya. Okey, tak apa, sudah beli, bagus. Okey, bagus. Yang belum beli, nanti sekolah akan bagi tahu macam mana cara ya untuk beli. Yang belum beli nanti sekolah akan beritahu bila boleh beli. Okey, tidak ada masalah. Okey, bagus. Okey, kita akan guna buku itu nanti, jangan risau ya. Yang sudah beli, simpan dulu, standby. Yang belum beli, nanti tunggu arahan ya. Guru tingkatan akan beritahu bila lagi boleh datang beli. Kenapa tidak boleh beli? Kenapa belum beli? Busy ya, ibu bapa tak boleh datang kah? Sebab Sabtu lepas ya, kamu datang drive thru, betul? Pergi masuk naik kereta, beli drive thru macam McDonald's saja, kan? Tak apa, belum beli tidak ada masalah. Nanti guru tingkatan akan suruh kamu beli. Macam manalah ada jadual yang lain. Okey? Boleh ya? Ramai belum beli okey, tak apa, tidak apa. So kita sambung hari ini sekejap. Okey.
Buku teks lagi satu perkara, buku teks pun tunggu dululah. Belum beritahu lagi bila boleh ambil. Okey, standby dulu. Nanti guru kelas kamu ataupun nanti saya akan beritahu bila boleh ambil buku teks dan bila boleh beli buku kerja yang second round. Yang first round ya, hari Sabtu. First round sudah beli. Macam siapa sudah beli? Chong Yan Lee sudah beli hari Sabtu. Kan? Nanti second round kamu tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Tengok bagaimana nanti sekolah mau susun jadual macam mana. Okey? Sekejap ya. Yes. Siapa angkat tangan? Okey. Okey, boleh ya. Jadi kita sambung saja. Bagaimana sudah download tak buku teks daripada Telegram? Kamu download bab 1 saja dulu. Sebab kita akan belajar bab 1. Okey. Download di sini. Yang ini. Yang ini masih ingat lagi. Download di sini. Ya. Sin 1 omega. Ini semua. Sudah download belum? Download dan bacalah ya dulu ya sebelum kita mula. Okey. Cuba download dan cuba baca dulu yang ini. Okey. Boleh faham? Okey. Sebab buku teks belum ada. Buku kerja pun ada beberapa yang belum beli ya. Atau apa kita buat mula-mula 1 minggu, 2 minggu, ya Jenny faham, bagus, terima kasih. 1 minggu, 2 minggu, mungkin susah sedikit lah. Tak apa, kita cubalah ya. Jangan risau, jangan risau. Okey, mana tadi? Okey. So saya mula sekarang ya, saya akan mula sekarang. Dan cuba tengok, mana? Sudah tidak adakah? Ini. Okey. 230. Okey. Faham. Belum. Okey. Okey. Terima kasih kelas. Sekarang nampak apa yang saya share? Yang saya kongsi sekarang? Boleh nampak? Saya ada display something ya. Boleh nampak ke tidak nampak? Boleh. Yan Lee, Chong Yan Lee, bagus. Terima kasih. Cuba baca Yan Lee, apa itu tajuk? Jenny? Boleh? Saya mau siapa yang boleh? Jenny, Jenny, apa tajuk? Boleh baca? Saya mau cek dulu. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, 1.1. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Ya, saya harap kamu semua boleh nampak juga ya. Baik. So, kita ini sekarang belajar sains. Okey. Mungkin sekolah rendah kamu sudah belajar. Tapi kamu belajar cuma sedikit saja ya. Sudah masuk sekolah menengah, kita belajar lebih sedikit. Dulu kamu tahu sedikit, sekarang kamu tahu mungkin banyak. Dulu sedikit, sekarang banyak. Semua ulang. Kadang-kadang ada topik yang ulang saja. Kamu sudah belajar di darjah 6. Kamu sudah belajar darjah 5, 4. Form 1, tingkatan 1, belajar sedikit saja lagi. Ya, bagi kamu lebih faham. Okey. Jadi sekarang ini 1.1. Masih lagi pengenalan ya. Sains sebahagian daripada kehidupan seharian. Apa maksudnya di sini? Dia kata sains ini ya, sains sebahagian daripada kehidupan. Macam sekarang,
Ya, macam sekarang saya guna laptop dan kamu boleh nampak saya di kamera. Kamu boleh dengar suara saya. Kamu boleh nampak muka saya. Kamu boleh dengar saya. Betul? Menggunakan internet. Ya. Ini pun dipanggil sains. Ini adalah hasil ya, daripada mereka buat kajian. Tahu mereka buat kajian? Mereka buat research macam mana buat daripada sains. Daripada sains, lepas itu mereka berbincang macam mana buat komputer, macam mana mereka buat internet, ya. Macam mana mereka buat Google Classroom. Ini semua sains. Daripada sains, kemudian mereka pergi kepada engineering ataupun teknologi. Teknologi, kemudian mereka akan buat semua benda ini. Ya, macam handphone. Handphone pun memang daripada sains, kemudian pergi panggil orang teknologi, suruh buat handphone. Ya, semua yang berkaitan dengan kehidupan. Ini semua yang berkaitan dengan kehidupan, semuanya adalah daripada hasil kajian sains. Ya, cuba bayangkan kalau tidak ada orang kaji, ya, kalau tidak ada orang dia buat kajian sains, handphone tidak ada, kamera tidak ada, kamu tak boleh dengar bunyi, mesti pakai tulis-tulis sahaja. Ya, itu contohlah ya. Jadi nombor 1 kita tengok topik nombor 1. Apakah sains? Okey, apa itu sains? Okey, kita tengok gambar di sini. Okey, gambar yang A, ini gambar apa? Gambar nombor 1 lah. Saya tulis. Gambar nombor 1 ini gambar apa? Siapa boleh cakap? Mau panggil nama. Apa nak gambar nombor 1 itu? Mana? Gambar nombor 1. Siapa ada mic, bukalah sekejap. Apa gambar nombor 1? Gambar nombor 2. Kalau tak boleh jawab nombor 1. Apa gambar nombor 2? Cakap. Faham ke tidak faham ni? Omega. Ya. Gambar nombor 1 apa? Kalau kamu tengok sini ada lampu, betul. Ini ada apa ni? Kita panggil dia apa? Kita panggil dia key. Kita panggil dia kilat. Ini kita panggil dalam bahasa Melayu, kita panggil dia kilat. Ya. Kilat. Panahan kilat. Wah, ada kilat. Sebab kilat ini biasanya waktu bila nak hujan, dia akan ada kilat. Betul. Okay. Dan ini gambar nombor 2. Gambar apa ini? Kamu panggil apa ini dalam bahasa English? Kalau English panggil apa ini? Nombor 2. Cek, siapa cek di sini? Pelangi Chok Eng Tong. Yes, Chong Siu Fen. Betul. Ini kita panggil dia Ini kita panggil dia pelangi. Ya. Dia warna-warni kan. Dia ada berwarna-warni. Nanti kita akan belajar apa warna itu. Okey. Dan seterusnya. Apa ini? Nombor 3 ni apa? Apa nombor 3 ni? Dan nombor 4. Nombor 4 ini matahari dia terbenam. Nombor 3 ialah hujan ataupun air embun di sini ya. Ini kita panggil dia apa? Semua ini ialah fenomena. Kita panggil dia fenomena semula jadi. Ya. Macam contoh gambar nombor 2 ini ya. Yang ini ya. Ini adalah pelangi. Macam mana pelangi boleh berlaku? Betul? Jadi, kamu kena ingat begini. Kamu tengok sekeliling kita ya. Kita mesti
bertanya, mesti tanya. Dalam sains ini dia banyak soalan tanya. Ini macam mana berlaku? Macam mana itu berlaku? Macam mana ini berlaku? Macam nombor 2, macam mana pelangi berlaku? Jadi macam mana nak dapat jawapan? Apa jawapan dia? Jawapan dia kita mesti belajar melalui sains. Ya, belajar melalui sains. Contohnya lah kalau matematik 1 campur 1 berapa? Apa jawapan? 1 campur 1 akan jadi 2. Itu matematik lah. Betul, itu matematik. Tapi kalau sains kamu kena tanya, macam mana kereta ini boleh bergerak? Macam mana kapal terbang boleh terbang? Macam mana ada pelangi? Ini macam mana dia boleh ada ini? Warna-warna macam mana boleh ada? Mesti tanya dan mereka akan buat kajian. Mereka buat kajian dan mereka dapat jawapan daripada mana? Daripada sains. Itu sains ya. Dan itu kita panggil dia sains. Okey. Boleh faham ya? Okey. Ini kita panggil dia fenomena alam sekitar. Fenomena alam sekitar. Jadi apa itu sains? Tengok baik-baik. Sains ialah, ini dia, disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap alam semula jadi. Okey, kata dia apa di sini? Dia punya kata kunci, keywords dia ialah mesti ada pemerhatian dan mesti ada eksperimen. Ini sains. Kalau kamu nak cari kalau nak cari jawapan mesti tengok, mesti pemerhatian ini mata apa yang kamu nampak. Kalau dia warna dia merah, kenapa warna dia merah? Itu pemerhatian. Eksperimen apa eksperimen? Eksperimen you mesti buat kajian lah. Kita buat kajian yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Jadi ini maksud sains ya. Boleh faham? Boleh ya? Okey, saya sambung. Sekejap saja ini. Okey. Ini macam saya sudah cakap lah ini ya. Macam mana sains ini? Komputer, handphone, ini semua sains. Ini ada baby ni. Macam mana dapat baby? Mesti ada lelaki, mesti ada perempuan. Ini pun sains. Faham ya? Ini semua sains. Okey. Ini saya boleh skip lah ya. Okey, nombor 2. Ini nombor 2. Apakah kepentingan sains dalam kehidupan? Mengapa dia penting? Tengok satu persatu. Yang pertama, ini yang pertama, menyumbang kepada bidang kejuruteraan. Kejuruteraan seperti kejuruteraan seperti pembinaan, bangunan, pencakar langit yang canggih. Macam buat bangunan, mesti ada sains. Kamu tidak boleh suka-suka hati buat bangunan tu. Nanti tu bangunan jadi ini macam, sudah naik jatuh. Mesti ada kajian, mesti ada sains. Okey. Yang kedua apa? Satelit, contoh macam Astro itu. Macam mana kamu boleh bayangkan ya, Astro daripada atas ya. Masuk Astro, kemudian boleh tengok gambar, boleh dengar suara, boleh dengar lagu. Macam mana? Itu sebab sains lah ya, mereka buat kajian. Okey. Kaedah hidroponik, contoh sains, meningkatkan hasil tanaman dengan baja, racun dan semua. Dan vaksin. Ada orang nak masuk ke? Siapa nak masuk? Boleh masuk, boleh masuk. Sila masuk. Boleh dengar ya yang baru masuk? Okey. Yang keempat, vaksin. Macam sekarang kalau cerita pasal vaksin sekarang COVID-19 mereka cakap sudah ada vaksin. Cucuk, nanti kita akan jadi kuat dengan virus itu COVID.
Itu pun sains. Macam mana mereka buat kajian, 1 tahun mereka buat kajian, mereka akan dapat vaksin. Untuk apa vaksin ini? Vaksin ini untuk apa? Untuk membantu mengawal penyakit. Boleh kontrol penyakit lah supaya badan kita tahan penyakit dan mengurangkan kadar kematian. Okey, mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Ini contoh saja ya kepentingan sains. Apa lagi contoh yang lain? Apa lagi contoh kamu boleh berikan kepada saya? Sains ini buat apa? Apa lagi? Banyak contoh lah ya. Contohnya vaksin, ataupun handphone, ataupun kereta, motosikal, semua jam kamu itu semua daripada penyelidikan sains. Okey, seterusnya kita kena belajar di sini bidang sains. Bidang sains. Okey, tengok di sini satu persatu sekejap. Bidang sains ini ada fizik, biologi, kimia. Yang ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini kamu pernah dengar tak? Kalau pergi form 4, kalau kamu ambil kelas sains, akan belajar 3 ini. Fizik, biologi, fizik, biologi, kimia. Ini semua bidang sains. Okey. Yang lain-lain apa contoh? Geologi, astronomi dengan meteorologi. Ini logi ini. Logi ini semua kajian sains. Okey. Fizik contohnya apa? Kamu akan belajar apa kerjanya ya, kerja untuk fizik ni. Contohnya elektrik. Elektrik dia fizik. Okey. Kajian benda. Macam komputer pun sebenarnya fizik ya. Macam mana kamera ini boleh nampak muka macam mana? Itu fizik. Ya. Sorry, excuse me. Yang kedua, biologi. Biologi ini benda hidup. Kamu kaji tentang apa benda hidup. Binatang, haiwan, pokok dengan manusia. Biologi. Okey. Contoh apa? Zoologi, microbiologi, fisiologi, botani. Biologi ini semua belajar tentang benda yang hidup. Ya. Bukan batu, bukan besi, bukan. Ini belajar benda hidup. Kalau kamu nak belajar kayu ataupun besi, kamu kena belajar kimia. Ya, contohnya farmakologi, forensik, toksikologi. Ini kamu akan belajar tentang asid, alkali, air, batu, kimia, besi, semua ini tentang kimia. Okey. Dan yang lain-lain contohnya di sini apa? Geologi. Geologi ini pasal tanah. Semua yang ada di dalam tanah, geologi. Astronomi. Astronomi ini semua di angkasa. Belajar tentang matahari, planet, bintang. Itu semua di luar daripada bumi. Kita panggil astronomi. Dan meteorologi, kita belajar tentang cuaca. Hujan, panas, ribut, gempa bumi, ya, banjir. Itu meteorologi. Macam tengah hari ini, kamu rasa hujan ke tidak nanti petang pukul 5? Itu meteorologi. Ya, itu meteorologi. Ini tentang orang kata waktu hujan apa, hujan ke, panas ke, ya, mau hujan ke, ribut ke, itu semua meteorologi. Okey, ini boleh faham ya, boleh baca nanti lebih lanjut. Ada soalan? Boleh sambung? Boleh ya? Okey, seterusnya kerjaya dalam sains.
kerjaya ni apa yang kita panggil sebagai apa kerja-kerja di dalam sains. Ya, ada banyak kerja di dalam sains. Contohnya apa di sini? Dia kata mau jadi jurutera, dia mau jadi engineer, mesti pandai sains. Ya, nanti bila kamu sudah form 4, kalau kamu pandai sains, kamu ambil apa tadi? Fizik, biologi, kimia. Ataupun ada yang mau jadi doktor, mesti juga pandai sains. Bukan pandailah, kena faham itu sains. Faham dan kamu mesti minat, mesti suka belajar. Kalau tak suka, susahlah ya. Okey. Kita tengok bawah ini dulu ya. Kerjaya di dalam sains. Kerjaya ni ataupun kita panggil dia apa dia punya kerja. Pekerjaan. Ataupun kita panggil dia pekerjaan. Ya, kita panggil dia pekerjaan di dalam sains. Okey. Macam saya cakap tadi, ada fizik, biologi, kimia, geologi. Ini ada 4 bidang dia. Masih ingat? Fizik, biologi, kimia, geologi. Ya. Macam contohnya di sini, kalau kamu minat fizik, boleh jadi apa? Boleh jadi astronomi, boleh jadi oceanographic, boleh jadi guru meteorologi, jurutera dengan fizik. Ini kerja-kerja lah. Kerja-kerja di dalam bidang sains fizik. Nombor 2, kalau biologi, jadi doktor, jadi botani. Botani ni dia kerja apa? Botani sekejap ya. Botani ni dia kerja, kejap. Botani ini dia kerja dia macam mau belajar ataupun kaji. Dia mau belajar pokok-pokok tumbuhan. Itu botani. Itu maksud botani. Ada pokok, dia suka belajar pokok-pokok. Itu botani. Okey. Kalau zoologi, zoologi pula apa? Siapa boleh beritahu? Kalau zoologi, daripada perkataan zoo, kamu rasa dia suka belajar apa? Zoologi. Sebab cakap, saya tak mau you diam saja. Kalau zoologi, you rasa dia suka belajar apa? Cepat cakap. Zoologi, belajar apa dia suka? Ada. Chat lah, pakai chat function lah. Siapa yang ada online sekarang? Wah, saya cakap seorang saja kah? Kamu mana? Faham kah tidak faham ni? Kalau zoologi, you rasa dia suka belajar apa? Ayo, Weilun, yang kau, Cingru, Wei, diam saja semua. Chai Leng, cepat, satu saja, cepat. Siapa ni balas? Haiwan, pandai, betul lah. Pandai, bagus. Cheong Yan Li, ya, kalau zoologi, dia suka belajar tentang haiwan. Ya, betul. Ini kerja ya, kerja di dalam sains. Okey. Betul. Betul lah. Jangan risau, jangan takut jawab. Salah tak apa. Okey. Guru, oceanografi, makrobiologi dan biologi. Ya. Okey, kalau kimia jadi ahli farmasi. Tahu farmasi itu apa? Farmasi itu macam apa? Kamu pergi itu farmasi, saya demam. Nanti dia bagi apa? Kalau demam bagi apa? Kalau dia demam bagi apa? Farmasi. You sakit, you pergi pergi jumpa doktor, kemudian doktor suruh jumpa farmasi. Farmasi dia macam bagi ubat, macam ubat Panadol kan. Dia belajar tentang ubat-ubat. Kalau kamu demam dia bagi Panadol. Kalau kamu batuk, dia bagi ubat batuk. Itu ahli farmasi. Ya. Oceanografi, guru forensik dan kimia, kemudian geologi, ahli geologi, dan guru juga,
Kalau tengok di sini, guru boleh jadi semua lah. Boleh jadi semua kan? Ini pun guru. Ini pun guru. Oh, ini pun guru. Ini guru juga. Dan ini guru. Guru ni dia ajar kamulah ya, macam mana untuk orang kata bukan expert lah, tapi dia tahu sedikit-sedikit lah ya. Boleh faham ini? Boleh faham ini? Ini kerja ya. Kerja di dalam sains. Faham. Okey, bagus. Saya sambung. Alright. Ini lagi satu lah ulang. Okey, boleh. Thank you. Jurutera, doktor, ahli farmasi, ahli geologi. Ini kerja-kerja dalam sains lah. Ya. Guru pun bolehlah sedikit-sedikit sains faham. Ya. Tapi kalau ini jurutera, doktor, wah ini memang betul-betul sains punya orang ini. Ya, betul-betul sains. Okey. Okey, next one. Inovasi teknologi. Apa maksud inovasi dan apa maksud teknologi? Tengok contoh di sini ya. Tengok contoh di sini. You tengok ini ya, ini mula-mula. Ini saya rasa tahun bila ni? Ini saya rasa tahun 90. Ini pun saya rasa kamu pun tidak lahir lagi. Sudah ada handphone. Betul? Tapi handphone dia kecil ke besar? Ini saya rasa tahun 90-an ini saya rasa. Macam ini ya. Saya rasa ini sudah tahun 1990. Sudah lama ni. Kamu lahir ke belum ini? 90. Kamu lahir tahun bila? 2008. Ini dulu punya handphone. Kamu tengok, sangat besar dan sangat berat. Kemudian sekarang kita turun bawah. Ya. Sampai ini yang baru punya. Ya. Yang baru punya saya rasa yang ini ya. Ini sudah tahun 2000 ini. Ini dalam tahun 2000 berapa ya, lebih kurang sajalah. Sekarang lah 2020 lah. 2020. Okay. Ini baru punya. Apa beza kamu tengok? Apa dia punya beza? Macam mana dia punya size kamu rasa? Dulu kecil ke besar? Tahun 90. Tahun 90 dia besar, betul? Sekarang punya? Sekarang punya dia sudah jadi kecil. Boleh pakai di tangan. Macam saya ada di sini contoh. Sekarang sudah boleh pakai di tangan saja. Oh, ini sekarang boleh buat call, boleh apa-apa ini sekarang. Pakai di tangan saja. Hello. Contohlah. Dulu sangat besar. Ya. Dulu kalau kamu tengok sini, sangat besar. Sekarang dia sudah jadi kecil. Ini panggil apa? Ini kita panggil dia inovasi. Dan kita akan selalu berkembanglah ya inovasi. Saya tak tahu akan datang macam mana. Kalau akan datang mungkin dalam spek mata ini boleh hello. Mungkin kita tidak tahu. Mungkin tahun berapa? Tahun 2050 kah? Sudah boleh cakap apa ini? Ada cermin mata ini ada tulis-tulis. Mungkinlah. Ya? Boleh faham ini ya? Okey. Kita sambung lagi. Okey, itu saja. Itu saja buat masa ini. Okey. Ada soalan? Process and skill. Oh, ini apa ini? Kita tak tahulah akan datang, mungkin ada boleh jadi robot dan ada robot boleh tolong kita buat kerja. Ya.
Okey. Kemudian next. Topik nombor 2. Okey, dengar sini sebelum saya sambung ya. Saya mau beritahu ini kerja rumah kamu begini. Dengar baik-baik. Ini sekarang kita sudah habis tajuk 1.1 sudah habis ya. 1.1 sudah habis tajuk. Praktis formatif ada kerja ya, dalam buku teks ini ada kerja rumah. Okey, yang ini muka surat berapa ini? Yang ini muka surat 9. Yang ini muka surat 9. Praktis formatif 1.1. Buat soalan 1, 2 dan 3 di dalam buku panjang warna biru itu. Ini kamu punya kerja rumah. Kerja rumah untuk hari ini. Boleh faham? Ya? Kita sudah mula buat kerja rumah. Buku kerja nanti dulu sebab ramai yang belum beli ya. Saya tengok siapa yang sudah beli. Ada yang sudah beli, ada yang belum beli. Tak apa. Kamu sudah download kan ini bab 1. Bab 1 sudah download ya. Tengok dalam itu, buat kerja ini, buat dalam buku panjang. Itu saja untuk hari ini. Boleh? Boleh, oh. Harap boleh lah. Kalau tak boleh pun boleh lah. Ya, mesti buat ini. Boleh? Ataupun nanti saya cok entong bagus. Buat kerja ini dahulu. Kerja ini. Ini kah ini? Kiri kah kanan? Sini. Okay, buat ini dulu. Kemudian buat dalam buku panjang. Buku biru itu. Ya. Buat dalam buku biru itu. Okey. Nanti kita sambunglah yang akan datang macam mana. Ada soalan sebelum saya sambung? Ada soalan Pak? Ada soalan? Cok Entong. Siapa lagi? Chai Ling. Siapa Chai Ling? Chong Yan Li. Hong Sheng. Siu Fen. Zheng Ye. Jason. Wah, Jason very sangat diam hari ini. Kalau ada soalan. Okey. Sekarang pukul berapa? Kita habis pukul berapa? Kita habis pukul 12.30 ya. So saya akan sambung lagi. Okey. Apa cakap? Boleh. Okey, boleh Jason. Okey. So saya sambung lagi. 1.2 makmal sains anda. Wah, rugilah. Sekarang online ya, tak boleh masuk makmal lagi. Nanti bila kamu sudah sekolah, kita akan masuk ke dalam, kita panggil makmal sains. Ya, makmal sains. Ini contoh makmal sains ada gambar. Ini sama macam di sekolah lah. Di sekolah pun ada macam ini juga. Ya. Makmal sini untuk kamu buat eksperimen, untuk buat aktiviti, yang semua akan duduk di sini, akan bagi bahan dan suruh kamu buat eksperimen. Ini nantilah. Kalau kita sudah balik sekolah, baru kita buat ini ya. Makmal sains. Okey. Sekolah rendah ada makmal sains kah? Sekolah rendah dia tidak ada makmal sains ya. Sekolah rendah ada bilik sains. Tapi sekolah menengah ada makmal sains. Jadi apa yang mesti kamu belajar? Ada peraturan. Mesti ada peraturan ya. Sebab tak boleh suka-suka hati. Mau lari-lari sini kah? Kamu mau lari sana kah? Mau lompat-lompat kah? Tak boleh. Sebab ini makmal sains. Makmal sains kena jaga-jagalah. Tak boleh lari-lari. Sebab kalau lari, apa jadi? Kamu langgar, kamu jatuh, ini semua pecah. Itu bahaya. Nanti kamu boleh luka tangan ya dan sebagainya. Baik.
Yang pertama kamu kena belajar ini. Radas, makmal dan fungsinya. Ya, radas, makmal dan fungsinya. Okey. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita panggil dia tabung didih. Tabung didih. Ini yang pertama. Tabung didih. Okey, apa fungsi dia? Memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey. Yang kedua, tabung uji. Ya, ini mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Dia ada dua beza ya. Satu memanaskan, satu mengisi. Yang ini dia boleh panas. Kalau ada api, dia boleh panaskan. Ya, tapi kalau ini dia tak boleh panaskan. Okey, ini kita panggil je tabung uji. Nanti mungkin kelas akan datang, saya akan tunjukkan macam mana saiz dia. Okey. Okey, yang kedua. Yang ketiga ialah bikar. Ini contoh gambar bikar. Okey. Dan kelalangkun. Kamu ingat ini ya, kena ingat ini bentuk dia dan ini simbol dia. Ini bikar, ini kelalangkun dan ini kelalang dasar lepeh. Apa fungsi dia? Untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Ya, kalau kamu tengok di sini, dia ada unit ya, dia ada 0, 50, 100. Ini contohnya. Macam ini, 100 apa ini? Macam contoh yang ini, 100 kan? Ini kita panggil dia unit dia. Contoh 100 mililiter ataupun ml. Mesti tepatlah ukuran dia. Contohnya di sini ya. Kena ingat. Untuk mengisi kimia dalam kuantiti yang besar. Kelalangkun dan juga kelalang dasar lepeh. Boleh faham? Okey. Seterusnya kita panggil ini sebagai silinder penyukat. Okey. Dan fungsi dia menyukat isi padu cecair. Apa tadi isi padu unit? Mungkin dalam liter. Berapa liter kamu nak letak? Letak air di sini dan kita akan sukat tengok berapa ml dia punya sukatan dia. Okey. Seterusnya biuret. Ini kena sebut betul-betul biuret. Okey, biuret ni apa? Fungsi menyukat isi padu cecair dengan tepat. Dengan tepat. Mesti tepat. Contohnya 10 ml. 10 ml mesti tepat. Okey. Yang seterusnya ini pipet dan menyukat isi padu cecair yang tetap. Satu tepat dan satu tetap. Apa beza ini? Tepat. Ya, satu ni tepat. Dan ni tetap. Tetap ini maksud dia sama. Tepat ini maksud dia mesti tepat. Kalau 10 ml, mesti 10 ml. Sebab ini yang tetap maksud dia sama. Yang seterusnya, tungku kaki 3 untuk menyokong radas semasa pemanasan. Contohnya, kalau saya tengok di sini ya, kalau saya lukis, ada letak apa sini? Kalau saya lukis ini, maksudnya letak apa? Ini adalah apa? Ini contohnya ialah apa tadi? Ini adalah beaker. Maknanya beaker ini nanti dia akan letak di atas tungku kaki 3, kemudian di bawah ini ada Bunsen burner. Dia akan panaskan. Dia akan panaskan cecair di dalam beaker menggunakan tungku kaki 3. Okey. Dan seterusnya kasadawai membantu menyebarkan haba. Yang seterusnya corong turas untuk menuras dan menapis pepejal. Dan seterusnya balang gas untuk mengumpul gas. Dan ada dua lagi ya, last sekali ya. Dua lagi, kaki retort untuk memegang atau menyokong radas dan last sekali piring sejat
untuk tujuan penyejatan. Okey, macam mana kamu kena ingat ini bahan-bahan ini. Contoh nanti soalan, contohlah ya. Saya akan bagi satu gambar. Contoh soalan. Contoh soalan, saya cuba buka dulu satu Contoh soalan. Boleh nampak ke ini? Saya mau cuba ini dulu. Jam, bukan. Contoh soalan. Stop presenting. Contoh soalan. Ya. Contoh soalan beginilah. Kalau saya lukis ini. Dia punya simbol ya. Dia punya orang kata diagram ataupun dia punya simbol. Kalau simbol ini. Kalau simbol ini. Apa makna dia? Ini apa? Boleh nampak tak? Boleh nampak kah? Mana tadi? Mana? Kalau ini. Siapa boleh jawab apa ini? Mesti tahulah ya. Ini panggil B. Panggil apa? Ini panggil B. Beaker. Okey. Ini adalah B. Bikar. Okey. Ini kena fahamlah. Mesti boleh tahu ini. Okey. Contohlah ya. Kalau yang ini. Kalau contoh saya lukis yang ini. Kalau ini apa? Ini kita panggil apa? Tabung uji. Contoh ya. Dan kalau saya lukis ini, kalau saya lukis yang ini, mesti kenal ya, mesti kenal dia punya alat ini. Kalau ini, ini kita panggil apa tadi? Kelalang kun. Ya, yang ini tadi kelalang kun. Okey. Dan mesti fungsi dia pun mesti kamu faham. Nanti lepas ni saya akan bagi latihan. Ya, macam mana nak bagi. Ada soalan? Boleh faham? Mana tadi? Boleh share ke ni? Sekejap ya. Boleh share tak ini whiteboard? Macam mana mau share? Open on a Jamboard. Open on a Jam. Search for a Jam. Clear frame. Tak apa. Tidak apa. Okey. Boleh tak faham? Ke tak faham? Boleh tak faham ataupun tak faham. Saya cakap sorang-sorang. Okey, tak apa. Boleh ya? Ada berapa semua? Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 alat ataupun radas yang kamu kena ingat. Okey? Boleh ya? Seterusnya. Ini last. Sebab kita ada setengah jam saja. Ini yang last sekali untuk hari ini. Okey? Kita akan belajar simbol berbahaya di dalam makmal. Simbol berbahaya. Sebab di dalam makmal ni ada bahan kimia. Nampak ni bahan kimia. Ini bahaya bahan kimia ni ya. Kalau kita terhidu, boleh pengsan. Ataupun kalau kena mata, boleh buta. Ataupun kalau dah meletup, boleh cedera. Ini mesti kena tengok
dia punya simbol. Macam ni simbol. Kamu tengok ni simbol apa? Ini simbol tengkorak. Oh, ini maknanya kalau termakan ke, kalau kamu terminum, kalau kamu terhidu, boleh matilah kalau termakan. Racun ya, ini simbol racun. Jadi kamu kena faham ini simbol. Dan macam mana jumpa? Biasanya simbol ini dia ada di botol. Dia ada letak di botol-botol ini. Simbol di botol ini mesti kena selalu cek. Okey. Itu sebab tak boleh suka-suka hati dalam makmal. Kalau ada benda ini kena jaga-jaga. Okey. Okey. Ini last untuk hari ini. Simbol-simbol amaran. Yang pertama, ini maknanya bahan merengsa. Merengsa ini maksud apa? Dia ada boleh menghasilkan wap ataupun wasap yang memedihkan mata, hidung dan tekak. Contohnya, kalau kita buka, dia ada keluar macam wap. Dan bila kita cium, boleh sakit telinga, sakit hidung, sakit tekak kalau kita ada bau. Kalau ada bau. Ini jangan kamu buka nanti terus cium. Wah, bahaya. Kalau dia ada apa? Ini tanda pangkah ini. Okey. Yang kedua, radioaktif. Radioaktif mengeluarkan sinaran menyebabkan kanser. Ini bahaya. Kalau terkena ini boleh kanser. Ini ingat. Ya, ini nombor 1. Ini nombor 2. Yang ketiga, menghakis. Nombor 3. Apa maksud menghakis? Jangan sentuh. Sebab kalau sentuh akan melecurkan kulit. Kulit kita kalau terkena, contohlah, kalau terkena dia punya air, nanti kulit kita boleh terbakar. Itu contoh bahan menghakis. Ya, dia boleh kalau kena baju, contohlah dia kena baju pun boleh ada lubang berasap. Itu bahan menghakis. Ya. Yang ketiga, yang keempat ialah toksik. Toksik ini racun. Nampak kepala apa ini? Ini kepala apa? Oh, kepala orang sudah mati. Ini bukan Wakanda, ini sudah mati punya orang. Ini toksik. Kenapa toksik? Kalau termakan, terminum, hidu, rasa, boleh menyebabkan kematian. Kalau termakan, terminum, boleh menyebabkan kematian. Dan ini, yang seterusnya, ini nombor 4. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini mudah meletup. Nampak ini gambar dia. Ini gambar dia meletup. Mana meletup lah. Dia boleh bom. Macam mercun. Itu pun bahaya. Dan ini gambar apa? Nombor 6. Yang ini gambar api. Maksud dia apa? Sangat senang lah. Dia senang terbakar. Kalau ada api, dia bom terbakar. Okey. Ini kita panggil dia simbol-simbol amaran. Simbol amaran. Warning. Selalunya pada botol dia ada tulis warning. Jangan ikutlah, jangan buat, jangan minum, jangan cium. Nanti dia berbahaya. Boleh ya? Okey, contohnya gambar di sinilah, Contoh gambar di sini, tengok gambar di sini. Apa logo ini? Cuba kamu tengok gambar ini. Apa logo ini? X. X itu makna apa? Kalau dia pangkah macam tu, makna dia apa? Tengok balik di atas. Apa? X. Boleh merengsa. Maknanya jangan cium, jangan buka bau, sebab dia boleh apa? Sakit tekak, sakit hidung. Yang ini. Contoh ya, contoh beginilah ya. Sodium karbonat, tak boleh buka, cium, jangan. Nanti berbahaya.
Okey. Boleh faham? Boleh Yang lain-lain? Okey, kita berhenti takat sini saja. Ada soalan? Ada soalan? 1 omega. Okey, kalau tidak ada saya teruskan ya. Bukan saya berhenti di sini, tapi untuk bagi kamu kerja rumah lah. Kerja rumah sini senang saja. Okey. Kerja rumah, ya, ini adalah bahagian kerja rumah ya. Ini bahagian kerja rumah. Buat di mana? Buat di buku panjang. Okey. Kamu salin buku teks ada kan? Buku teks kamu sudah yang download itu boleh kan? Boleh tengok tak buku teks itu download? Buku teks tu you download dekat Telegram, nanti kamu tengok boleh? Boleh Okey, tak apa. Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi latihan online ya. Saya akan bagi latihan online. Jadi kerja rumah kamu, ingat, kerja rumah kamu sekarang, saya cakap tadi banyak. Kamu kerja rumah tadi ini. Ini tadi. Ingat? Mana tadi? Sudah hilang. Ini. Ini kerja rumah kamu sekarang. Okey. Nanti sudah habis kelas, kamu akan buat ini kerja rumah. Ini. Muka surat. Berapa ini? Muka surat 9. Ini. Muka surat 9. Muka surat 9. Di dalam buku teks, dan ini kamu buat kerja di rumah. Okey. Yang lain-lain nanti saya akan bagi latihan Google Classroom. Okey, saya akan bagi latihan kemudian. Okey, boleh faham Ada soalan sebelum kita habis ini? Ada soalan? Dan video ini ya, saya akan bagi masuk dalam grup kemudian lah. Okey. Ada soalan? Semua diam saja. Ayo. Okey, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada soalan, kamu buat saya punya kerja, ya. Cari buku teks, downloadlah buku teks itu ya dalam Telegram. Muka surat 9, itu latihan 1.1 buat dalam buku panjang ya. Buku biru itu. Okey. So berapa orang ini semua? Hanya cuma ada berapa orang? Saya stop dulu presenting. 14 orang saja. Bagus, 14 orang ini bagus. Saya ambil attendance kehadiran saya akan ambil. Okey. Yang tak hadir itu nanti tahulah macam mana. Ya. Okey, kalau tidak ada soalan, buat kerja rumah saya suruh. Nanti saya bagi dalam Telegram lah muka surat berapa. Dan kita jumpa lagi hari apa? Next 1 Omega. Hari apa? Hari Isnin dan hari mana dia? 1 Omega. Hari Jumaat. Ya. Kita jumpa lagi hari Jumaat ya. Kita jumpa lagi ya Jason. Okey. Kita jumpa lagi Jason semua hari Jumaat pukul berapa? Hari Jumaat pukul 9 pagi. Ya. Itu sahajalah hari ini. Terima kasih. Boleh keluar daripada kelas. Okey, bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kamu. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.
Yanli. Okey, boleh keluar. Nanti kita jumpa. Bye-bye. Cikgu, bolehkah saya buat kerja rumah di testbed? Saya belum beli buku test. Boleh, boleh. Kalau belum Terima beli kasih, buku, boleh tulis dalam testpad. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.